Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Sidang pelajar dan pensyarah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang manakah daripada Tuhan kamu yang kamu dustakan? Jadi sidang pendengar sekalian, antara nikmat yang jarang kita syukuri, yang kita tidak beri penitik berakan yang banyak adalah tentang nikmat belajar. Jadi ramai di kalangan kita yang sebenarnya mereka nak belajar tapi tak dapat belajar, dan ada yang dapat nikmat belajar tapi mereka tidak belajar dengan sempurna. Jadi insya-Allah pada kesempatan pada kali ini saya dipertanggungjawabkan untuk mengisi slot tentang tanggungjawab belajar. Apa perkara yang perlu ada bagi seorang pelajar dan apa hak-hak yang mereka perlu tunaikan. Jadi sebelum kita lanjutkan sesi kita pada kali ini, suka saya untuk beri sedikit penjelasan tentang perkataan tanggungjawab dan juga pelajar. Jadi tanggungjawab ni kita kira dua perkataan lah, satu tanggung, satu jawab. Secara umumnya kalau kita ni dibebankan dengan sesuatu yang mana kita akan disoal balik apa yang kita bebankan, kemudian kalau kita buat laksanakan dengan baik, maka kita dapat menjawablah segala bebanan yang diberikan pada kita. Itu maksud tanggungjawab. Dalam bahasa Inggeris biasa kita sebut responsibility. Jadi pelajar pula adalah orang yang kita kata orang yang belajar lah. Kalau ikut dari sudut etimologi, pelajar ni asal perkataan ajar merupakan perkataan Sanskrit. Perkataan asal dia acarya. Kalau orang yang belajar Sanskrit India, dia akan tahu perkataan ni. Yang menariknya, perkataan pelajar ni dia asal perkataan yang membawa maksud guru ataupun orang yang dapat satu ilmu dan dia amal dengan ilmu tu. Dalam bahasa Arab biasa kita guna perkataan talib, orang yang menuntut, ataupun murid, orang yang berkehendak, orang yang berkeinginan dengan tinggi terhadap sesuatu benda. Juga kalau pelajar di universiti biasa kita guna perkataan mahasiswa. Yang ni saya cerita dari sudut bahasa je lah. Mahasiswa juga perkataan Sanskrit yang merujuk kepada orang yang belajar di satu tempat yang tinggi. Siswa maksudnya tinggi. Kalau dari sudut bahasa Jawa pula, mungkin detail sikit. Jawa ada satu perkataan yang merujuk perkataan wasis. Wasis ni orang yang bijak. Tapi kalau siswa, lawan kepada orang bijak, iaitu orang yang bodoh. Jadi orang pelajar di tempat pengajian tinggi, dia boleh jadi dua. Boleh bila dia betul-betul belajar, dia akan jadi orang yang hebat, orang yang bijak. Bila dia tak gunakan ilmu dia dengan baik, dia boleh jadi orang yang bodoh. Itu yang kita faham dari sudut etimologi, dari sudut bahasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman, orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Maksudnya kedudukan dia lebih daripada orang lain. Sebab apa lebih? Sebab dengan ilmu tu dia boleh beramal, dia dapat pahala yang lebih berbanding orang lain yang buat perkara yang sama tapi tidak didasarkan atas dasar ilmu. Jadi kalau kita ada satu benda yang lebih, tanggungjawab yang kita tunaikan pun lebih. Samalah kalau dulu, kalau ingat Uncle Ben, pakcik kepada Spiderman. Dia sebut kepada Spiderman, kata with great power comes great responsibility. Bila kuasa kamu dah banyak, tanggungjawab kamu sepatutnya jadi lebih. Kita pun boleh belajar daripada perkara tersebut. Bila seorang pelajar, dia tanggungjawab dia sebagai pelajar tu lebih, sepatutnya benda hak yang kita tunaikan adalah lebih lagi. Jadi yang seterusnya, apa sebenarnya tujuan kita belajar? Belajar ni kita kena pegang, kita kena beritahu kepada pelajar yang belajar menuntut ilmu adalah wasilah. Wasilah ni adalah penghubung. Matlamat asal dia adalah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala untuk kenal kepada Tuhan.
Jadi apa-apa menuntut ilmu kalau tidak mencapai matlamat tertingginya, dia dikira ilmu tu tidak sempurna. Dalam niat kita ni, kita perlu tekankan dua benda. Satu, kena ada niat yang besar. Yang kedua, kena ada niat yang benar. Niat yang besar ni akan menghubungkan seseorang pelajar tu dengan orang-orang yang betul, dengan ilmu yang betul. Kita ambil sebagai contoh Stephen Covey, dalam buku dia 7 Habits, 7 ciri orang yang hebat, orang yang cemerlang. Dia sebut begin with the end in mind. Mulakan dengan yang penghujung dalam fikiran. Maksudnya matlamat seseorang pelajar tu dia perlu jelas. Matlamat tu dia perlu jauh. Dia ada visi, ada misi dia. Bila dia matlamat dia tu jauh, dia akan fikir ke depan, dia akan lupakan apa-apa yang remeh-temeh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia antara kesempurnaan orang Islam adalah dia tinggalkan apa perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Pelajar hari ini, mereka ni keliru. Mereka tahu tujuan mereka belajar, tapi bila sangat banyak tujuan-tujuan lain, mereka terlibat dengan aktiviti sukan, mereka terlibat dengan persatuan macam-macam, menyebabkan terabai matlamat mereka yang utama. Jadi tak tahu apa dia prinsip yang mereka perlu pegang, apa dia perkara yang perlu mereka utamakan. Imam Ghazali dia selalu sebut, dia kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang sentiasa merendahkan diri dia dan dia berfikir apa selepas daripada kematian. Maksudnya matlamat dia tu jauh untuk tujuan akhirat, nak jadi orang macam mana. Jadi atas dunia dia kena beramal untuk tujuan dia yang terakhir. Jadi pelajar untuk menjadi orang yang berjaya, dia kena tahu niat dia tu mestilah besar. Imam Abdullah Ibn Mubarak dia pernah sebut, dia kata rubba amalin saghirin, boleh jadi satu amalan tu kecil je, tu'azzimhun niyah, amalan tu menjadi besar dengan sebab niat. Wa rubba amalin kabirin, amalan tu besar tapi tusaghirhun niyah, amalan tu jadi kecil dengan sebab niat dia, jiwa dia tu kecil. Jadi kita kena ajar pelajar, dan kita sebagai pensyarah pun kita kena niat kita besar, hati kita besar, supaya kita dapat sampaikan ilmu yang besar kepada pelajar. Yang kedua, niat tu mestilah benar. Maksudnya supaya amalan tu tak jadi perkara yang sia-sia, kita betulkan niat kita, kita biarkan pelajar kita niat dia betul-betul untuk mencapai apa yang dikehendaki sebagai seorang pelajar dari sudut keilmuan dia tu. Seterusnya, keutamaan. Bagi seorang pelajar, dia perlu tahu apa sebenarnya keutamaan dia. Kalau Stephen Covey dia sebut first thing first, utamakan yang paling utama. Dalam prinsip utamakan yang paling utama, antara benda yang ditekankan adalah mereka pelajar ni tidak menekan diri mereka untuk buat semua benda. Yang kedua, mereka boleh berkata tidak kepada urusan yang tidak penting untuk sempurnakan perkara lain yang lebih penting. Sebenarnya bukan pelajar saja yang perlu ada sifat ni, pensyarah pun perlu. Kalau pensyarah, mungkin pensyarah baru ke, orang bagi semua tugasan semua, dia perlu keutamaan dia apa? Mengajar. Pelajar yang paling utama dia adalah belajar. Bila dibebankan dengan banyak-banyak urusan, satu benda yang mereka perlu ada adalah boleh berkata tidak kepada perkara yang tidak penting untuk menyempurnakan perkara yang paling penting. Ni Stephen Covey punya pandangan. Kita dalam Islam tak ada ke benda yang macam tu? Ada. Dalam Qawaid Fiqh, Imam As-Suyuti dia sebut al-fardu afdalu minan nafli. Perkara yang tanggungjawab yang fardu, yang wajib, kena diutamakan daripada perkara yang sunat. Jadi kita tahulah apa yang fardu kita sebagai pelajar, apa yang cabang-cabang yang kena buat. Jadi perlu tahu keutamaan. Antara masalah yang berlaku dalam pelajar hari ini, benda yang tak bermanfaat, benda yang langsung bukan ada sebahagian daripada pelajaran, itu yang mereka utamakan. Minta maaf lah, mungkin kita sebagai contoh, urusan bab perasaan, bab cinta lah apa tak. Mari niat nak belajar, mak ayah suruh belajar. Bila masuk kelas, mungkin cinta pandang pertama. Okey, sampai ada perasaan apa ke. Jadi benda tu boleh menyebabkan urusan pelajaran tergendala walaupun tanpa kita sedar.
Jadi para pelajar kita perlu tekankan, mereka perlu tahu mereka ni boleh berkata tidak pada urusan yang tak penting untuk menyempurnakan urusan yang paling penting, prioriti ataupun aulawiyat lah. Jadi apa dia tanggungjawab kepada seorang pelajar? Yang pertama, tanggungjawab kepada diri. Tanggungjawab pada diri adalah mereka dapat ilmu dan mereka perlu beramal dengan ilmu yang mereka ada. Ilmu tu yang akan buat kita jadi lebih beradab, akan buat kita ni jadi lebih berakhlak. Masalah kita pada zaman sekarang, tak kiralah pensyarah ke pelajar kita ni, adalah kita ni ilmu di mana-mana, maklumat di mana-mana. Ilmu banyak, tapi akhlak kita, adab kita terhadap ilmu sangat-sangat sikit. Orang-orang dulu masalah dia ilmu tak banyak. Mereka hanya dapat pergi masjid, pergi surau sikit-sikit, tapi mereka ilmu sikit, mereka pegang kukuh-kukuh dengan ilmu yang mereka ada. Tengok kalau mak ayah, kalau orang tua lama, mereka beramal, kita tanya amalan apa yang mereka buat, kata amal zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, bismillah. Yang ni yang guru mereka ajar, mereka pegang betul-betul. Kalau kita zaman sekarang, kita tanya je macam-macam amalan yang mereka tahu, tapi masalahnya mereka tidak ada adab dan tak laksanakan perkara tersebut. Yang satu benda yang menarik jugalah, penerimaan orang terhadap orang yang berilmu lebih utama ataupun terhadap orang yang berakhlak. Kita tengok kalau influencer ataupun siapa-siapa yang ilmu tak banyak, tapi dia punya cara percakapan dia baik, dia guna bahasa yang lembut, itu lebih ramai orang follow, ramai orang ikut. Tapi kalau seseorang tu ilmu dia banyak, dia bercakap benar tapi guna bahasa yang kasar, straight to the point, contohnya, kadang-kadang tak ramai orang ikut, ramai orang caci, orang hina. Jadi seorang penuntut ilmu, selain daripada ilmu, dia perlu hiasi diri dia dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang baik, yang menyebabkan ramai orang boleh tertarik dengan ilmu yang mereka sampaikan. Imam Malik pernah sekali dia nasihat kepada anak saudara dia. Disebut, wahai anak saudara aku, kamu belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqah. Kamu jadikan ilmu kamu itu seumpama garam dan adab kamu tu seperti gandum. Ini antara benda yang saya selalu sebutlah. Apa maksud ilmu kita tu seperti garam, adab kita seperti gandum? Ada orang yang terjemahkan maksudnya ilmu tak apa sikit pun, adab perlu banyak. Yang terbaik terjemahannya adalah selagi mana ilmu kita banyak, adab kita kena lebih banyak daripada ilmu. Sebagaimana kita nak masak, tepung kena lebih banyak daripada garam, supaya membentuk kita menjadi seorang yang bukan saja da'i, seorang guru, tapi yang bersifat murabbi, yang boleh mendidik pelajar. Kalau orang Melayu kita dulu, dia hebat dengan perumpamaan, dengan pantun semuanya. Dalam pantun, perumpamaan sebenarnya banyak menceritakan tentang akhlak, tentang adab. Sebagai contoh yang kita boleh ambil, disebut berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Sebab apa kalau kita berburu di padang datar biasa, dapat rusa belang kaki? Padahal itu benda yang bagus lah. Padahal ada yang kata tak sesuai rangkap pertama dengan rangkap yang kedua. Sebenarnya maksud rusa belang kaki itu adalah belalang rusa yang ada belang di kaki. Sebab rusa dia tak berbelang di kaki. Kalau seseorang tu dia hanya berburu, tak masuk hutan, tak pergi jauh, hanya pergi ke padang saja, dia hanya dapat seekor belalang rusa. Begitulah kita kalau belajar, kalau berguru, tapi kepalang ajar, tidak belajar, tidak beramal, tidak buat betul-betul, seperti bunga kembang tak jadi. Jadi menarik, kalau tanggungjawab yang kedua selain tanggungjawab terhadap diri, mungkin selain yang kita sebutkan tadi, seorang pelajar kita perlu tekankan mereka ni kena jaga kesihatan. Pelajar mesti ada penampilan diri yang baik. Tak kira lah pelajar di Uniza ke di mana ke, bila mereka bergelar pelajar, mereka ni keadaan mereka agak selekeh. Sebab apa mereka selekeh? Sebab mereka nak ikut trend.
nak suruh bila orang tengok nampak cool. Itu tak. Sebenarnya kita selaku pensyarah, kita kena beritahu kedudukan ilmu yang tinggi. Kita membawa ilmu, sepatutnya kita ada penampilan personality yang tinggi. Kalau orang dulu cara nak kenal antara penuntut ilmu dengan orang biasa, mereka akan besarkan serban, mereka akan besarkan lengan baju. Semakin besar ilmu, banyak ilmu mereka bawa, mereka akan pakai baju yang cantik, pakai serban yang besar ni, supaya nak membawa amanah ilmu tu, supaya orang tak letakkan ilmu di tempat yang rendah. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kamu semua ni akan mendatangi saudara-saudara kamu. Fa aslihu libasakum, pakaian kamu kena elok, kena smart. Wa aslihu rihalakum, kenderaan kamu pun kena dalam keadaan bersih, motor ke kereta kena bersih, itu penampilan orang nampak. Hatta takuna syamah fi uyunin nas, sehinggalah kamu ni menjadi menonjol pada pandangan manusia. Syamah tu asalnya tahi lalat. Kalau orang tengok muka seseorang, kalau ada tahi lalat atas hidung dia, apa ke, orang nampak tahi lalat dia tu dulu. Jadi orang yang orang Islam, dia kena jadi orang yang berpenampilan yang smart, yang ada personality yang baik, seperti mana orang nampak dia dulu berbanding orang lain. Jadi tu orang Islam kena menonjol berbanding orang lain. Jangan orang kenal, oh ni orang Islam, ni selekeh lah ni, pakaian ni dia ikut sunnah, tengok pakaian dia tak pakai stocking, tak pakai kasut ke kelah. Okay, tu boleh menjatuhkan image sebagai orang Islam tu sendiri. Jadi tak ada alasan tanda pakai selekeh. Sebab apa pelajar pakai selekeh? Nak tawaduk. Tawaduk kita kena beritahu pada pelajar, tawaduk yang sebenar adalah tawaduk kita dalam hati. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Kalau dia rendahkan diri dia pada Allah, pada Tuhan, Allah angkat darajat dia dalam kalangan manusia. Al-ilmu harbun lirrajul al-muta'ali. Ilmu itu akan memusuhi lelaki, orang-orang yang meninggi diri. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana banjir dia memusuhi tempat-tempat yang tinggi. Banjir nak masuk Uniza contohnya, tak boleh, depan ni boleh, tak boleh naik sebab bangunan tinggi, semua tempat tinggi. Jadi banjir seolah-olah memusuhi tempat yang tinggi. Begitulah juga ilmu ini tak boleh pergi kepada orang yang rasa diri dia hebat, orang rasa diri dia betul. Selagi mana dia tak buang sifat sombong tu, dia tidak merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, dan merendahkan diri juga kepada sesama manusia. Tadi kita sebut bagai bunga tak jadi. Antara tanggungjawab seorang pelajar terhadap masyarakat yang disebut oleh Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, dia kata pelajar dalam masyarakat ibarat bunga yang akan disebarkan kepada masyarakat. Jadi bunga ni akan jadi mekar dan jadi mewangi, akan jadi berkembang kalau dijaga dengan baik. Okay. Jadi al-atas dia sebut masalah kemelut yang berlaku kepada pelajar, kepada masyarakat kita hari ini adalah 3 benda. Yang pertama, sebab kecelaruan ilmu. Ilmu yang ada adalah ilmu yang tak betul, ilmu yang tak disertai dengan amal. Yang menyebabkan kepada perkara yang kedua, iaitu akan melahirkan masyarakat yang hilang adab, masyarakat yang rosak. Hasil daripada masyarakat yang rosak ini akan melahirkan pemimpin yang tak layak untuk memimpin. Pemimpin jabatan, pemimpin sekolah, pemimpin universiti, pemimpin negara, pemimpin negeri. Jadi semuanya jadi tak sempurna sebab masyarakat tak sempurna. Jadi ni satu hujah kita sebenarnya, seorang pelajar ke, seorang pensyarah ke, tak boleh nak salahkan orang lain. Kita kena salahkan diri kita sendiri dulu, sebab kita adalah sebahagian daripada komponen masyarakat yang disebutkan. Jadi kita kena ingat peranan ilmu, peranan pembentukan pelajar yang baik akan membawa kepada akhirnya sebuah negara yang baik. Jadi pelajar ni pada asas bila mereka ada ilmu yang kukuh, barulah sepatutnya mereka kena turun dalam masyarakat. Ada pelajar yang hebat di luar, di dalam kelas, tapi bila terjun dalam masyarakat, mereka tak boleh nak hidup. Mereka tak boleh menjadi seorang bapa, seorang isteri yang baik, seorang anak yang baik, ataupun seorang pekerja yang baik ketika mereka bekerja. Sebab apa? Mereka tidak ada kaedah ataupun cara yang baik berinteraksi dengan masyarakat lain.
Jadi semuanya sepatutnya bermula di sekolah ataupun bermula di universiti semasa proses pembentukan seorang pelajar. Jadi tak pelik hari ni bila dia graduate daripada universiti, sama ada degree ke, master ke, PhD ke, bila dia masuk bekerja, kadang-kadang ada setengah institusi ke apa ke, dia tak terima kalau yang terlalu tinggi, sebab mereka rasa ni golongan kayangan dari sudut ahli ilmu. Ada juga kalau dari orang bangsawan pun golongan kayangan dari sudut ekonomi ke apa kan. Dari sudut ahli ilmu ni dia kira orang yang ada master, ada PhD ni golongan kayangan. Sebab apa? Mereka bercakap tak sampai ke bumi. Bercakap falsafah, konsep tu, idea tu semualah. Tapi nak terapkan kepada masyarakat, dia tak boleh nak buat. Sebab dia tak terjun, tak turun kepada masyarakat. Yang seterusnya, pelajar perlu ada tanggungjawab terhadap alam sekitar. Sebab apa pelajar perlu ada tanggungjawab pada alam sekitar? Sebab alam sekitar, seluruhnya bumi semua ni, kalau ikut kita bagian dalam Islam, mereka semuanya memberi peranan yang besar pada kita. Dalam sebuah hadis yang panjang tentang kelebihan menuntut ilmu disebutkan, sesungguhnya bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang-binatang di laut, ikan-ikan di laut, semuanya beristighfar, memohon keampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi sebab apa ikan-ikan di laut yang jauh dengan manusia, mereka beristighfar untuk manusia? Yang ini dibahaskan. Antara jawapannya kerana bila manusia menuntut ilmu, manusia itu akan menyebabkan manusia akan melakukan perkara yang baik, akan bertindak dengan yang baik yang memberi kesan kepada mereka. Contohnya, ada ilmu cara penyembelihan yang sempurna. Jadi ikan haiwan-haiwan akan rasa bersyukur sebab kita tak sembelih di hadapan kawan mereka, kita sembelih dengan pisau yang tajam, kita sembelih tidak menyeksa mereka. Ataupun kita ada ilmu bahawa semua benda di atas muka bumi ini berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak rasa nak pantang tengok bunga, pantang tengok pokok, nak cabut daun semua, sebab mereka sebenarnya hidup dan mereka berselawat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita akan ada sensitiviti yang tinggi kepada alam sekitar sebab mereka berzikir, sedangkan kita sebenarnya malas berzikir. Sehari berapa kali kita berzikir? Kalaulah pokok yang dah berzikir tu, biarlah dia berzikir daripada kita yang malas nak berzikir ni kan. Jadi kita akan rasa sensitif. Ramai di kalangan kita hari ini, dia tak rasa sensitif dengan alam. Dia tengok sampah dibuang merata-rata, biarlah bukan aku buang. Tengok sungai ke apa ke kotor, dia tak rasa sensitif. Yang nak buat tu tak rasa dah, nak tolong, nak bersihkan, cuma rasa tersentuh, rasa nak marah bila ada orang buat tu. Kita pun tak rasa benda tu. Tu kita kata selemah-lemah iman lah. Dalam hati pun kita tak boleh marah pada orang yang melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Sebab apa kita tak rasa sensitif? Sebab kita tak rasa benda tu dekat dengan kita. Kita tak rasa yang Nabi SAW dulu sangat menuntut perkara-perkara yang sedemikian, jaga alam sekitar, jaga kebersihan, jaga pokok, jaga haiwan semua, yang menyebabkan kita sebenarnya jauh daripada prinsip-prinsip asal yang diterapkan sebagai seorang manusia, ataupun khususkan lagi kepada diri kita sepatutnya sebagai seorang pelajar. Dan yang kesimpulan dari tadi kita sebut beberapa perkara. Yang pertama, faham konsep pelajar tu, konsep tanggungjawab. Yang mana pelajar walaupun dia dah ilmu dia semakin tinggi, bila dia tak guna dengan cara yang terbaik, dia akan menjatuhkan dia, menyebabkan dia duduk di kedudukan yang paling hina. Yang pertama. Kemudian kita sebut tentang tujuan utama kita ni adalah menjadi khalifah di atas muka bumi. Kita jadi pemimpin dan juga kita mentadbir bumi, bukan hanya kita menuntut ilmu sebagai penghujung, tapi sekadar wasilah. Dan yang seterusnya kita tahu tanggungjawab kita, yang pertama terhadap diri, tanggungjawab terhadap masyarakat, dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Jadi akhir sekali, saya seru diri saya seru para pensyarah, dan juga saya suruh semua pelajar agar sama-sama kita insafi
insafi, adakah kita ni berada di tahap, di kedudukan yang sebenarnya sebagai seorang pengajar, seorang pelajar, dan juga adakah kita dah tunaikan segala tanggungjawab kita kepada mereka, kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu yang mampu saya kongsikan kepada semua. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya. Hakikatnya baik buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.